Hai, Assalamualaikum dan Salam Aidilfitri. Hari yang kedua kepada anda yang menonton Awani Pagi pada hari ini. Lebaran Awani masih lagi kita teruskan untuk raya yang kedua ini. Saya Gigi Ahmad dan saya bukan keseorangan, bertemankan Hakim Rahman yang lokasinya berbeza, tidak sama dengan saya yang berada di World Trade Center Kuala Lumpur. Hakim, apa khabar untuk hari ini? Khabar baik, Gigi. Selamat Hari Raya. Macam mana sambutan Hari Raya pertama Syawal, Gigi? Ada kelainan? Sambut bersama siapa? Macam kami di sini biasa saja dengan rakan-rakan sepejabat yang sama sejak beberapa bulan lalu berada di WTC ini. Tapi adalah antara kami yang ambil kesempatan untuk mencuci mata di Pasaraya. Itu pun dengan SOP yang ditetapkanlah. Keluar pakai baju beraya pun tetap bertopeng. Betul tu, itulah yang kelainannya untuk saya rasa sambutan raya limited edition Syawal 2020 ni. Saya panggil limited edition lah, tak pernah terjadi sebelum ini. Mungkin kita harap tidak akan lagi terjadi tahun hadapan. Kita harap keadaan kembali seperti sedia kala. Kalau dari pemerhatian saya, sambutan raya biasanya kenderaan tak ada dekat jalan kan. Sekarang ni kenderaan masih ada, macam orang tak balik kampung. Tapi kesempatan, macam Hakim cakap, kesempatan orang selain daripada ziarah, ramai ambil kesempatan ini untuk pergi ke KLCC, pergi ke tempat-tempat menarik untuk ambil gambar. Yalah, sebab dulu kita, kalau boleh balik kampung, latar belakang kampung kan. Ini latar belakang jungle konkrit sahaja. Saya tengok rata-rata rakan-rakan yang update di social media. Hakim. Ya, dalam masa yang sama, Gigi, apabila yalah kita banyak masa terluang dekat rumah ni kan, tak keluar beraya. Biasa kita beraya pertama tu kita dah bergerak ke sana ke sini. Tetapi apabila saya duduk dekat rumah ataupun saya di pejabat, saya lihat scroll garis masa timeline tu, saya tengok ramai semua pakai baju cantik-cantik, tetap berhias di Hari Raya Aidilfitri ataupun Syawal yang pertama ini. Tapi bila saya tengok gambar, Gigi, saya ada rasa satu kemusykilan. Kemusykilan saya adalah, yang lelaki ni kalau bersongkok tak muskil sangatlah. Tapi bila yang lelaki bergambar Hari Raya, tidak bersongkok, kemas pula saya tengok rambut mereka ni. Mana potong rambut? Harap-harap mereka potong rambut sendirilah. Masing-masing dah jadi tukang gunting rambut bidan terjun kan. Bukannya mendapatkan khidmat penggunting rambut. Kerana kita tahu kedai gunting rambut tak buka lagi. Itu yang pandai gunting rambut sendiri. Ada juga yang sekarang ni banyak style dah macam Bruce Lee dah semua. Rambut dah ke depan, dah panjang. Tapi apa pun, untuk jam ini kita akan bawakan, raya tetap raya, tapi kita bawakan juga kemas kini terbaru untuk kes COVID-19 dalam negara kita setakat 24 jam ini. Semalam saja 60 kes baru, 33 pulih dan alhamdulillah tiada kematian dilaporkan. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah, 60 kes baru itu menjadikan jumlah kes positif COVID-19 Malaysia adalah sebanyak 7,245 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan adalah 1,185 kes. Semalam tiada sidang media dilakukan. Ini adalah kenyataan media yang dikeluarkan oleh Datuk Dr. Noor Hisham. Dan kalau kita boleh bacakan lagi, kalau kita tengok kes yang ada, daripada 53 kes penularan tempatan, 44 kes adalah bukan warga negara Malaysia, di mana 27 kes bukan warga Malaysia telah dikesan di depo tahanan imigresen di Semenyih dan 6 kes di sebuah kluster baru di Sepang. Hakim. Ya, dalam masa yang sama, dalam kita orang kata apa, bergembira, berseronok meraihkan satu Syawal, betul. Kita memang digalakkan untuk bergembira, bersiap cantik-cantik, meraihkan kemenangan satu Syawal. Tapi dalam masa sama, jangan kita lupa bahawa kita ini masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sehingga 9 Jun. Dan kalau ikutkan kata Menteri Kanan dan juga Pengarah Kesihatan Malaysia, dijangkakan selepas raya nanti akan berlaku peningkatan jangkaannya. Ini sebab kita tidak berhati-hati, kita tidak mengamalkan SOP. Ini baru yang kes yang dilaporkan semalam, ada 60 kes baru. Kita takut nanti dalam masa beberapa minggu lagi
jumlah ini daripada kita dah dapat turunkan kepada angka jangkitan 2 digit, takut dia meningkat kembali jadi 3 digit. Itu yang kita takutkan, Gigi. Kerana kalau kita lihat yang berlaku ini, ramai orang yang cuba ke sana ke sini. Contohnya, semalam apabila saya daripada Kuala Lumpur, saya nak menuju ke Petaling Jaya, rumah saya lah kan. Saya, orang kata apa, gatal lah saja nak ikut jalan jauh. Saya ikut Lebuh Raya Persekutuan. Lebuh Raya Persekutuan tu memang jam. Ini nak menghala ke Kelang, yang menghala ke Subang, ke USJ, memang agak jam sedikit. Banyak kenderaan. Kerana apa, dalam masa sama kita lihat Selangor, negeri yang tertinggi mencatatkan cubaan rentas negeri, di mana ada 1,158 kenderaan diarah berpatah balik. Sia-sia je kena patah balik. Tapi apa pun, kita lihat ada 460 cubaan rentas negeri setakat hari Sabtu, diikuti dengan Melaka ada 121 kes dan Negeri Sembilan ada 95 kes. Ini kalau kita lihat, Gigi, mungkin kerana Selangor mencatatkan jumlah yang tinggi kerana kita tahu di Lembah Kelang, di Selangor ini ramai orang tertumpu, kawasan yang berkepadatan tinggi, dan mereka yang berada di Lembah Kelang, di Selangor, di Kuala Lumpur ini juga bukannya asal orang situ kan, bukannya asal orang KL, orang Selangor. Macam saya sendiri dan Gigi sendiri, kita berasal dari selatan, dan mungkin disebabkan cubaan rentas negeri itu kita nak keluar daripada negeri tempat kita bekerja ini untuk pulang ke kampung halaman. Tetapi kita dah diingatkan tidak boleh rentas negeri, tapi ada juga yang masih lagi mencuba nasib, Gigi. Kesian yang kena patah balik itu. Tapi apapun, kerajaan dah banyak kali, pihak berkuasa telah banyak kali untuk mengingatkan kepada semua, jangan cuba rentas negeri. Kalau saya ingat balik, masa sebelum raya hari itu, ada Datuk Ismail Sabri memberi juga update ya, bahawa Melaka menjadi negeri tertinggi cubaan merentas negeri sebelum raya hari itu. Dan sekarang ni sehari sebelum raya adalah negeri Selangor pula. Dan kita harapkan tiada lagi cubaan merentas negeri, dan rasanya mengikut SOP, perayaan ataupun kunjung-mengunjung yang dibenarkan hanya pada hari raya pertama dan hari raya kedua, kerajaan dan pihak berkuasa meminta ramai untuk berada saja di rumah. Dan kalau kita lihat, sebab kita tidak mahu ia menjadi mewujudkan lagi banyak kluster-kluster baru, yang mana ini antara update yang kalau kita boleh tengok, kluster ketiga depo tahanan dikesan, yang telah dikesan di Sepang. Ini kemaskini yang diberi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengesahkan bahawa ada 6 kes positif virus berkenaan di depo tahanan Immigration Sepang Selangor. Dan ingin dimaklumkan, kata KKM, 60 kes baru yang dilaporkan, 7 kes adalah kes import. Daripada 53 kes penularan tempatan, 44 kes adalah bukan warga negara Malaysia, dan manakala 27 kes adalah warga negara Malaysia. Ini untuk kluster DTI Semenyih. 21 daripada 1,752 kes sampel telah diambil dan disahkan positif COVID-19. Ya, ini kluster baru yang telah diumumkan semalam, iaitu kluster depo tahanan immigration di Sepang. Dan kita tidak mahu selepas hari raya ni ada pula kewujudan kluster-kluster baru yang mana ia akan menyukarkan lagi untuk kita mencecah ataupun mencapai zero kes kosong itu, Hakim. Ya, dalam kita melihat dia, mungkin mereka ini, warga asing ni yang berada di depo tahanan, merupakan golongan yang dikategorikan sebagai berisiko lah untuk menerima ataupun terkena jangkitan COVID-19 ini. Mungkin kerana mereka sering keluar, bekerja, masih lagi bekerja, dan dalam masa sama ada beberapa golongan berisiko yang perlu kita ingat, perlu kita jaga, seperti warga emas dan kanak-kanak ataupun individu mereka yang mempunyai sakit-sakit kronik yang memungkinkan mereka untuk mudah dijangkiti. Sebab tu kita kena nasihat basuh tangan, raya pun kena jaga jarak kan. Tak ada salam-salam lagi kan. Kalau nak bagi duit raya tu, nak bersalam peluk cium tu dah tak perlu lagi. Kerana itulah kelainan ataupun normal baharu dalam kita menyambut perayaan Aidilfitri pada kali ini. Dan saya nak bawakan, ini antara laporan yang kami sediakan di suratwani.com, bagaimana rakyat Malaysia
menyambut perayaan Aidilfitri dalam kelainan. Kita lihat laporan ini di astroawani.com, di mana kita lihat akibat penularan COVID-19 ini, ianya yang pertama kita lihat yang pertama, sembahyang raya dah tak boleh lagi ramai-ramai, dah hanya dihadkan, contoh di Masjid Negara hanya dihadkan kepada 30 orang saja. Itu yang pertama. Lepas tu kita menyaksikan kemunculan ramai imam-imam yang memberi khutbah dengan tongkat, macam-macam jenis tongkat ada. Ini kalau dalam agama pun dibenarkan sebenarnya, mungkin agak sedikit janggal, tetapi sebenarnya dalam agama dibenarkan, dan khutbah sembahyang raya itu pun sebenarnya satu perkara yang bukan wajib sebenarnya. Dan yang kedua kita akan menyaksikan bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini di tahap yang maksimal, kerana macam saya sendiri sempat bervideo call bersama dengan ahli keluarga saya yang ada di United Kingdom, ada di Johor, ada di Mesir. Sempatlah video call, cuma timing tu berbeza. Dan kita juga dapat menyaksikan, kalau Gigi dan rakan-rakan yang lain, mereka yang anda sedang menonton, kalau scroll timeline, lihat di Instagram, di Facebook, di Twitter tu, kita nampak dah ramai-ramai video call itu, bagaimana kita memanfaatkan raya online. Kita tak balik kampung, tapi kita dapat tetap berkunjung, berjumpa, saling bermaafan melalui panggilan video. Tadi kita dah sebut juga pasal bagaimana kita solat Aidilfitri, solat sunat Aidilfitri bersama keluarga. Dan satu lagi kelainannya adalah, dalam kita menyambut perayaan Aidilfitri ni, ada orang dah limit jumlah pengunjung yang boleh datang ke rumah. Macam Gigi semalam berkunjung ke rumah siapa? Ataupun ada terima tetamu? Ya, semalam saya hanya berkunjung kepada satu rumah saja, ke rumah ibu saya di Cyberjaya. Itu saja, dan kemudian balik kerana kita kan kerja separuh hari itu, baru dapat tengah hari baru dapat pergi berkunjung. Itu pun rasanya dah cukup memadai, dan hari ini saya kira selepas kerja hanya duduk di rumah, dan selain itu untuk bertanya khabar adik-beradik semua adalah video call. Itu pun boleh berlinangan air mata lah Hakim semalam. Tapi apa pun, walaupun semuanya ikut tradisi kan, hanya video call saja yang lain daripada yang lain, duit raya tetap kena bagi tahun ni. Hakim. Saya rasa saya dah jumpa satu cara untuk macam nak bagi duit raya. Saya tak suka nak minta nombor akaun orang, sebab kita tak boleh berjumpa, kita kena transfer online je. Jadi saya rasa saya akan gunakan QR code. Setiap bank, sistem perbankan kita ada QR code yang melambangkan nombor akaun kita. Saya nak bagi dekat semua orang nanti. Kalau nak bagi saya duit raya, boleh tengok QR code yang saya akan post di media sosial nanti. Itu antara kelainan raya pada kali inilah. Dan yang paling utama kita lihat, walaupun kita orang kata apa, bernasib baik dapat masih lagi dapat ada yang mampu bergerak untuk berkunjung di rumah jiran-jiran, ada yang mempunyai kelebihan sihat tubuh badan untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Tapi kalau kita lihat, tidak perkara ini tidak dinikmati oleh semua orang, Gigi, kan? Sebab contohnya kalau kita lihat macam tahun-tahun sebelum ini kalau kita lihat laporan yang kita sediakan ini adalah mengenai pelakon dan pelawak era 50-an, 60-an. Ini zaman-zaman kedua orang tua kita lah, Gigi, kan. Pelakonnya Abdul Rashid Yahaya. Kenal tak? Saya pun tak kenal nama penuh, nama asalnya, tapi kita semua kenal dia dengan nama Mat Sentul. Tapi Mat Sentul tahun ini dia raya lebih bersederhana lah, sebab bukan sebab apa, sebab Perintah Kawalan Pergerakan Masyarakat PKPB yang menyebabkan dua orang anak Mat Sentul ni yang berada di Kuala Lumpur tak dapat nak balik meraikan bersama, kerana Mat Sentul sekarang berada di Johor Bahru, Gigi. Jadi dua orang anak dia ni dah berada di Kuala Lumpur, nak balik tak boleh sebab rentas negeri dan tidak mendapat kebenaran. Jadi terpaksalah kita bersederhana saja. Ini antara contoh bagaimana satu Syawal itu disambut. Kita saksikan laporan yang disediakan ini. Ya. Namun, beliau tetap bersyukur di dalam usia emas menjangkau 87 tahun. Masih ada isteri Jamaliah Kasri 71 tahun dan dua anak lelaki yang tinggal bersama dan sentiasa menjaga kebajikan mereka berdua. Mat Sentul pernah popular menerusi beberapa filem lakonannya termasuk Mat Tiga Suku, Mat Bon, Mat Raja Kapur,
Mak Karong Guni dan Mak Tenggek. Bermesra disapa Pak Mat, susuk tubuh kecil ini masih bersemangat menceritakan zaman kegemilangannya dahulu. Oi, dulu lah dia. Tak ada nak sekat-sekat apa. Oh, tu bebas. Sekarang ni macam-macam ni sekat aja. Buat apa sekarang ni? Saya buat skrip aja. Dia apa Pak Mat? Macam-macam. Antaranya? Tak boleh beritahu. Oh, rahsia. Ha. Perasaan Pak Mat bila ada artis nak datang melawat Pak Mat ni macam mana perasaan Pak Mat? Oh, sukalah. Berapa lama dah Pak Mat orang artis tak datang tengok Pak Mat? Dah lama tak? Lama dah. Pak Mat rasa kecil hati ke Pak Mat sebenarnya? Hati tu makin besar. Semakin besar. Semakin besar. Pasal dia orang nak datang. Mencecah usia emas, Pak Mat masih sihat tanpa sebarang penyakit kronik. Dia kini masih meneruskan kerja seni dengan menulis pelbagai skrip. Dia juga mempunyai aktiviti hariannya iaitu berjalan kaki dari satu lokasi ke satu lokasi di sekitar Lakin. Namun rutinnya itu terganggu sejak pelaksanaan PKP pada 18 Mac lalu. Kesunyian Pak Mat sedikit terubat dengan kunjungan tim Jariah Banafe yang diketuai pelakon Betty Banafe yang menziarahinya. Di masa yang sama, Betty pun ingatkan kepada tim kami, tim Jariah kami, tim Jariah Banafi ni supaya jangan lupa kita kenang jasa baik orang-orang industri kita, especially the legend. Because tanpa the legend tak ada kita. Jadi kita ni kena utamakan kebajikan kerana mereka tidak ada seperti rakyat lain yang ada KWSP, yang ada duit insurans, tak ramai yang ada benda tu semua. Jadi maknanya kita kena sentiasa, lagi-lagi zaman-zaman wabak ni, pandemik ni kan memang zaman orang tengah susah. Sepanjang Ramadan, tim Jariah Banafe aktif menghulurkan sumbangan kepada golongan asnaf di Johor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello everybody. Saya Mariam binti Haji Ash'ari dari Washington DC beserta keluarga saya iaitu suami saya Jerry, anak saya Yusof dan menantu saya Iris. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di dunia ini, khususnya kepada adik-beradik saya dan keluarga mereka, saudara mara, sanak saudara saya yang boleh dikatakan semuanya berada di Malaysia dan di mana-mana juga mereka berada, dengan ucapan kasih mesra yang berkekalan serta maaf zahir dan batin. Semoga semuanya sihat dan sejahtera, dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga kesihatan dan diri baik-baik dan dengar semua perintah dan arahan daripada Perdana Menteri kita dan juga Kementerian Kesihatan kita. Semoga anda diberkati Allah sepanjang hidup anda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Habib bin Muhammad Noor, Konsul Jeneral Malaysia di Kedah, mewakili kaki tangan Konsul Jeneral di sini, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Nusa Putra, ahli keluarga dan sahabat anda yang kini berada di Malaysia dan juga di mana juga anda berada. Kepada rakyat Malaysia yang berada di bahagian barat Arab Saudi, kami doakan agar sambutan Hari Raya saudara dan saudari sekalian tetap meriah seperti biasa walaupun dalam keadaan situasi yang berbeza pada tahun ini. Saya mohon agar saudara-saudari untuk menjaga kesihatan diri dan keluarga serta mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi
dalam memerangi wabak COVID-19. InsyaAllah kita sama-sama berdoa agar kita semua sentiasa dilindungi. Saya Muhammad Saimi bin Maksum, Konsul Haji Malaysia di Saudi. Ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin dari saya Haji Wahidi, Konsul Ekonomi di Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak Tourism Malaysia Jeddah, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua yang berada di tanah air, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Muhammad Hashim dari Jabatan Imigresen Malaysia Jeddah mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kami di Kaunsil Jeneral Malaysia di Jeddah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya Gigi dan juga Hakim. Hakim, kita masih lagi bercerita dan juga kemaskini apa yang ada di astroawani.com. Tapi saya nak ingatkan Hakim mengenai cross malam bersama rakan setugas Firdaus Azil, yang mana apabila dia membuat lintas langsung bersama kita di hadapan Masjid Negara, terpaksa keluar ataupun terpaksa menghentikan lintas langsung tersebut kerana kedatangan pihak berkuasa, kerana ramai yang datang semayang raya depan masjid tu. Dan ini sebenarnya kalau kita boleh lihat di Indonesia pun sama juga, di Jakarta apabila umat Islam turut mengadakan solat sunat Aidilfitri, tapi masih lagi ramai berada di luar masjid solat Aidilfitri sambil memakai mask, tapi tidak pula diberitahu pihak berkuasa datang atau tidak. Hanya laporan mengatakan lebih 1,000 orang mengadakan solat Aidilfitri di Masjid An-Nur di Jakarta sana. Hakim. Ya, walaupun kita kerajaan telah ingatkan berkali-kali, tapi ini satu perkara yang mungkin mereka sukar untuk ikuti. Mungkin disebabkan beberapa faktor, kita tidak tahu faktornya, tetapi macam mungkin kerana faktor keterbiasaan ataupun
nak merasai. Bagi mereka Syawal itu lebih bermakna jika dapat menunaikan solat sunat Aidilfitri di masjid-masjid. Tetapi sebenarnya kalau ikut dalam temu bual yang kita telah lakukan sebelum ini, Gigi, kan, kalau kita ingat solat sunat Aidilfitri itu nama pun sunat. Boleh buat di rumah, sebab tu kita digalakkan. Dah ada bagi kit panduan solat sunat Aidilfitri itu macam mana. Tapi itulah kita bimbang kerana kelakuan ataupun tindakan yang hanya semata-mata kerana ingin memenuhi adat dan tradisi, kita melupakan langkah yang kita ambil, kita lakukan selama ini. Apa maknanya selama ini kita ber-PKP, ada yang kena kurang bernasib baik PKPD, kadang-kadang sampai langsung tak boleh keluar rumah. Nak beli barang keperluan rumah, groceries pun tak dapat. Sekarang ni kita dalam PKPB. Janganlah apalah makna semua PKP itu kalau akhirnya pada raya pertama semua nak keluar. Jadi dia defeat the purpose lah, kan? Ya, betul tu Hakim. Dan ini saya nak kaitkan dengan sedikit update kemaskininya di luar negara. Apabila kita lihat Indonesia masih, kita kiranya Malaysia masih lagi juga saya kira tertib dan ikut peraturan. Ada antara kita yang degil jugalah. Tetapi di Indonesia lebih 22,000 kes positif COVID-19 di Indonesia kerana ramai yang cuba untuk mudik lebaran pada Hari Raya Aidilfitri ini. Tapi apapun, kesemua update yang kami bawakan ini anda boleh baca di asroawani.com. Kita juga akan ada update number ataupun angka terkini jumlah kes secara global yang mana telah menjangkiti lebih 5.375 juta kes seluruh dunia positif COVID-19. Dan saya kira itu saja dari kami berdua. Saya Gigi Ahmad. Saya Hakim Rahman, terima kasih kerana menonton. Laporan lanjut akan kami paparkan dalam Buletin Awni di jam-jam yang berikutnya dan juga jam 8.30 nanti, Gigi. Okey, jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Bye-bye. Bye.